أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu lagi di dalam pertemuan yang barakah ini untuk sama-sama kita mendalami salah satu kitab yang melepasi permulaan ilmu usul fiqh yang agak terperinci, iaitu kitab Qurratul Ain, syarah kepada Matan Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain. Dan sebagaimana yang kita semua sedia maklum, kitab Qurratul Ain adalah merupakan kitab yang selain daripada menghuraikan Matan Al-Waraqat, kitab ini juga menjelaskan apakah sebenarnya keinginan Imam Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala daripada syarahan beliau terhadap Matan Al-Waraqat. Jadi dengan mempelajari kitab Qurratul Ain, kita akan dapat memahami Matan Al-Waraqat dan kita juga dapat memahami huraian Imam Al-Jalal Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala terhadap kitab Al-Waraqat. Dalam pertemuan pada minggu lepas, kita telah pun membicarakan berkenaan dengan Al-Mukhassis Al-Muttasil. Al-Mukhassis Al-Muttasil, iaitu ada tiga disebut dalam Matan Al-Waraqat, bahawa Al-Mukhassis Al-Muttasil ada tiga. Yang pertama Al-Istithna, yang kedua Asy-Syart, dan yang ketiga adalah At-Taqyid Bis-Sifah. Dan dalam pertemuan yang lepas, kita telah pun melihat Al-Mukhassis Al-Muttasil Al-Awwal. Mukhassis yang pertama, mukhassis yang bercantum. Yang pertama iaitu Al-Istithna. Kita telah pun meneliti berkenaan dengan Al-Istithna, dan kita juga telah melihat beberapa perkara yang berkait dengan Al-Istithna, iaitu tentang kewujudan Al-Istithna Al-Munqati'. Walaupun Al-Istithna Al-Munqati' termasuk dalam kategori Al-Istithna, namun sebagaimana yang telah kita pelajari dalam minggu lepas, yang menjadi Al-Mukhassis Al-Muttasil dalam tajuk Al-Istithna hanyalah Al-Istithna Al-Muttasil, bukannya Al-Istithna Al-Munfasil ataupun Al-Munqati'. Dan kita juga telah meneliti contoh Al-Istithna Al-Munqati', iaitu qamal qawmu illa himara. Ini kerana Al-Istithna Al-Munqati' tidak ada mana-mana juzuk pun atau mana-mana individu pun daripada al-mustasna minhu yang dikeluarkan daripada hukum. Berbeza dengan al-istithna al-muttasil yang telah menyebabkan ada individu ataupun objek daripada al-mustasna minhu yang dikeluarkan daripada hukum dengan diberikan hukum yang lain. Okay, Alhamdulillah, kita juga telah meneliti dalam pertemuan yang lepas bahawa al-istithna al-muttasil hanya akan dianggap sebagai al-istithna yang benar, yang sah, apabila setelah dikeluarkan objek ataupun individu daripada al-mustasna minhu, masih ada individu ataupun objek yang masih berbaki daripada al-mustasna minhu setelah dikeluarkan beberapa objek daripada al-mustasna minhu. Dan kita juga telah meneliti sekiranya
istisna, pengecualian yang wujud telah mengeluarkan semua individu daripada al-mustasna minhu, maka ketika itu istisna tersebut adalah tidak sah. Saya tidak ulang lagi lah apa yang telah kita bincangkan pertemuan minggu lepas, dan hari ini kita akan masuk kepada beberapa syarat yang lain yang berkait dengan al-istisna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i qurratil ain wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa min syartihi ay al-istisna' an yakuna muttasilan bil kalami fi nutqi aw fi hukmil muttasil. Fala yadurru qat'uhu bi su'alin wa tanaffusin wa nahwihima mimma la yu'addu fasilan fil 'urf. Di antara syaratnya, dalam matan disebut wa min syartihi an yakuna muttasilan bil kalam. Lalu al-Imam Al-Hattab menjelaskan bahawa dhamir pada kalimah syartihi, dhamir yang ada pada kalimah syartihi itu merujuk kepada al-istisna. Jadi di antara syarat bagi al-istisna, bagi pengecualian, ataupun dalam bahasa Arab biasanya digunakan kalimah illa. Ada tulis istisna biasanya digunakan kalimah illa yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan kecuali. Jadi di antara syarat bagi al-istisna, bagi pengecualian adalah an yakuna muttasilan bil kalam. Maksudnya an yakuna al-istisna muttasilan bil kalam. Adatul istisna, adat al-istisna ataupun kalimah illa itu, dan juga disebut selepasnya al-mustasna, hendaklah bercantum di dalam ucapan. Maknanya tidak ada pemisahan di antara mustasna minhu dengan kalimah illa. Begitu juga tidak ada pengecualian, tidak ada pemisahan di antara mustasna dengan mustasna minhu dari sudut waktu. Maksudnya tidak hendaklah istisna itu ataupun kalimah illa itu bercantum dengan ucapan. Maksudnya bercantum dengan mustasna minhu fin nutqi, iaitu pada ucapan. Maknanya bercantum di dalam bil kalami fin nutqi, ucapan di dalam pertuturan. Baik, kalau saya sebut contohnya ja'al qaumu, kemudian saya senyap lebih kurang dekat 15 minit, lepas tu saya kata illa Ahmad, semua orang telah datang. Lepas tu saya senyap lebih kurang dekat 15 minit, lepas tu baru saya cakap melainkan Ahmad. Jadi sudah berlaku pemisahan di antara istisna dengan mustasna minhu. Dalam ucapan itu sudah ada terputus waktu di antara mustasna dengan mustasna minhu. Jadi ketika itu kalau berlaku begini, maka istisna tidak akan sah. Hendaklah istisna dan juga mustasna minhu tu bercantum. Dalam kefahaman orang Arab, kalaulah berlaku pemisahan, maka istisna itu terbatal. Istisna akan terbatal kalau berlaku pemisahan masa di antara mustasna minhu dengan al-istisna serta mustasna. Jadi oleh kerana Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab, Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi berdasarkan bahasa Arab, dan Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda dalam bahasa Arab, maka kita hendaklah memahami Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan konsep ilmu bahasa Arab. Dan di sinilah pentingnya untuk seseorang mujtahid memahami bahasa Arab. Kerana sekiranya dia tidak boleh memahami bahasa Arab dan dia hanya berpada dengan terjemahan kadang-kadang tidak tepat. Kadang-kadang terjemahan bagi suatu kalimah Arab adalah tidak tepat. Maka ini akan membawa masalah dari sudut istinbat hukum. Maka sebagai contoh, kalimah illa, kalau ada contoh seorang qadi, seorang hakim ingin memutuskan suatu hukuman secara fiqh,
kalaulah sesuatu masalah ataupun satu isu, satu kes yang berlaku itu membabitkan al-istisna, maka sekiranya orang yang bercakap itu telah menjadikan ada senggang waktu di antara mustasna dengan mustasna minhu, maka ketika itu terbatallah al-istisna. Terbatallah istisna. Jadi syarat bagi al-istisna hendaklah dibercantum dengan ucapan dari sudut an-nutq, dari sudut percakapan, au fi hukmil muttasil, atau istisna itu pada hakikatnya sudah terpisah, sudah berlaku pemisahan waktu di antara mustasna dengan mustasna minhu, tetapi dia masih lagi di dalam hukum percantuman, dia masih lagi dalam hukum istisna yang bercantum. Contoh di sini sebut fala yadurru qat'uhu bi su'alin wa tanafusin wa nahwihima. Maka tidak memberi sebarang masalah sekiranya berlaku pemutusan ataupun berlaku senggang waktu di antara istisna dengan mustasna minhu disebabkan batuk. Dia cakap contoh ja'al qaum, batuk. Lepas tu dia pun sebut illa Zaidan. Maka ketika itu batuk itu tidak dianggap telah menjadikan istisna itu tidak berfungsi. Kerana walaupun sudah terputus pada zahirnya, tetapi secara hukumnya itu masih dianggap bercantum. Jadi sini istisna hendaklah bercantum secara hakiki atau bercantum secara hukum. Maknanya dia ada dua kemungkinan. Sama ada istisna itu memang bercantum secara hakikinya, memang dia sebut ja'al qaumu illa Zaidan, memang tak ada berlaku senggang waktu di antara istisna dan juga mustasna minhu. Atau berlaku senggang waktu tetapi dengan sebab-sebab yang dimaafkan, sebab-sebab yang dianggap tidak memutuskan antara istisna dan juga mustasna minhu. Contoh yang disebut sini batuk, bisu'al atau tanafus, atau kerana dia nak mengambil nafas. Dia kata ja'al qaum illa Zaidan, sudah berlaku senggang waktu di antara kalimah al-qaum dengan kalimah illa. Antara tengah-tengah tu ada tarik nafas. Tetapi itu dianggap tidak memutuskan, walaupun pada hakikatnya berlaku jarak waktu berapa saat sudah terputus, tetapi secara hukumnya dianggap lagi istisna itu bercantum dengan mustasna minhu. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Bersin contoh, bersin, atau katakan dia menguap, dia cakap tu keadaan dia mengantuk, ja'al qaum illa Zaidan. Jadi berlaku lebih kurang 3 saat 4 saat dia menguap, itu dimaafkan, dimaafkan. Yang mana perkara-perkara ini, contohnya batuk tadi atau bernafas, atau selain pada batuk dan nafas yang kita datangkan contoh tadi, seperti katakan dia bersin atau dia menguap, itu semua termasuk benda-benda mimma la yu'addu fasila, termasuk di antara benda-benda yang tidak dianggap sebagai pemutus fi al-urf, secara uruf. Maksudnya secara urufnya, secara adat resam manusianya, kita tidak menganggap itu senggang waktu di antara mustasna dan juga mustasna minhu. Kenapa tuan-tuan perlu percantuman di antara mustasna dengan mustasna minhu? Sebab apabila berlaku pemutusan waktu di antara mustasna dan juga mustasna minhu, itu memberikan kepada kita satu anggapan bahawa sebenarnya orang yang bercakap itu pada asalnya tidak ingin memisahkan ataupun tidak ingin mengecualikan sesuatu, tetapi tiba-tiba dia dapat idea lepas tu untuk dia memisahkan sesuatu. Maka kalau berlaku senggang waktu, maka ini memberikan kepada kita sangkaan bahawa yang bercakap itu sebenarnya baru terfikir untuk mengeluarkan beberapa perkara daripada umum hukum mustasna minhu. Jadi ini menyebabkan seakan-akan satu hukum baru yang ingin dinyatakan oleh orang yang mendatangkan pengecualian tersebut, padahal dia pada asalnya ketika menyatakan satu ucapan, dia tidak mahu mengeluarkan sebarang objek ataupun individu daripada mustasna minhu. Jadi oleh kerana sesuatu ucapan itu dianggap sah apabila tidak berlaku perubahan idea, perubahan pandangan, maka dengan sebab itulah disyaratkan kena
kena berlaku percantuman di antara mustasna dan juga mustasna minhu. Saya ambil contoh. Katakan satu orang lelaki, dia marah betul dengan isteri dia. Wali'azubillah min zalik. Moga-moga kita diselamatkan Allah daripada perbuatan seperti ini. Si lelaki tadi dia marah sangat dengan isteri dia. Lalu dia kata, talaqtuki salasan. Aku jatuhkan talak kepada kamu sebanyak 3 talak. Maksudnya itu keinginan dia. Setelah dia sebut begitu, dia fikir, hai, 3 melampau sangat ni. Tiba-tiba kalau menyesal, tak boleh nak balik. Nampak? Dia sambil-sambil dia senyap tu, dia mikir. Lepas tu dia sebut, illa snain, melainkan 2 talak. Jadi dia nak bagi tahu jatuh talak 1 saja. Jadi senggang waktu di antara mustasna minhu dengan mustasna itu menyebabkan kita akan timbul sangkaan. Dia ni memang daripada awal memang dia nak jatuhkan talak 1, atau sebenarnya memang dia pada asalnya jatuh talak 3, lepas tu menyesal baru nak datangkan istisna. Jadi disebabkan ada keraguan, maka tertolaklah sebarang istisna yang berlaku selepas senggang waktu di antara istisna dan juga mustasna minhu. Tapi kalau dia cakap terus, talaqtuki salasan illa snain, aku illa talqatain, contoh, talaqtuki salasan illa talqatain, aku jatuhkan kamu talak 3 melainkan 2. Dia sebut secara laju begitu. Atau berlaku terputus tapi disebabkan benda-benda yang tidak dianggap memutuskan. Contoh, talaqtuki salasan illa snain, illa talqatain, contoh, aku jatuhkan kamu talak 3, lepas tu dia bersin. Lepas tu dia sebut melainkan 2. Maka ini memberikan kepada kita sangkaan yang kuat. Sebenarnya memang daripada awal lagi dia nak sebut aku jatuhkan kamu talak 1, cuma dia nak guna dalam gaya bahasa yang lain. Dia tak nak guna talaqtuki talqatan wahidah, tapi dia nak guna istilah ataupun gaya bahasa yang lain tetapi mempunyai makna yang sama, iaitu talaqtuki salasa illa snain, aku jatuhkan kamu talak 3 melainkan 2. 3 melainkan 2 sama erti dengan 1. Sebab 3 melainkan 2 maknanya 3 tolak 2, jadi tinggal 1. Jadi sebenarnya sama ada dia nak sebut talaqtuki talqatan wahidah atau dia nak sebut talaqtuki salasan illa snatain ataupun illa talqatain, sebenarnya maknanya adalah sama, iaitu dia nak jatuhkan hanya talak 1. Jadi supaya tidak berlaku bermain-main dari sudut hukum, maka disyaratkan bagi al-istisna yang hanya akan dianggap sebagai istisna yang sah adalah apabila di antara mustasna dengan mustasna minhu tidak berlaku pemisahan masa. Okey. Fa in lam yattasil bil kalamil mustasna minhu, sekiranya al-istisna, fa in lam yattasil al-istisna'u bil kalamil mustasna minhu, sekiranya pengecualian itu tidak bercantum dengan ucapan, iaitu apa maksud ucapan di sini, iaitu al-mustasna minhu. Maknanya di antara al-istisna dengan mustasna minhu ada senggang waktu yang pada huruf itu dianggap sebagai pemisah. Contoh, talaqtuki salasan, lepas tu dia senyap lebih kurang dalam 5 saat, 6 saat, 7 saat, lepas tu boleh sebut illa talqatain. Jadi itu sudah dianggap sebagai pemisah kerana nampak seperti dia sedang berfikir untuk mengenang kembali apa yang dia nak sebut peringkat awal. Makanya kalaulah berlaku senggang waktu yang pada huruf itu dianggap sebagai sudah berlaku pemisahan waktu, sudah berlaku terpisah pemisahan di antara mustasna dan juga al-istisna, di antara mustasna minhu dan juga al-istisna, maka apa yang berlaku? Lam yasih. Ai lam yasih al-istisna. Maka kalau berlaku pemisahan waktu, jarak waktu di antara mustasna minhu dan juga al-istisna, maka ketika itu istisna yang disebut adalah tidak sah. Lalu didatangkan contoh, falau qal ja'al qaum summa qala ba'da an madha ma yu'addu fasilan fil urfi illa zaida lam yasih. Jadi kalau seseorang tu dia sebut ja'al qaum, semua orang telah datang, kemudian selepas berlalu senggang waktu yang dianggap sebagai pemisah di sudut uruf,
sudah berlalu senggang waktu, katakan disebut ja'al qaum, lepas tu lebih kurang dalam 5 saat 7 saat lepas tu baru disebut illa Zaidah, melainkan Zaid. Maksudnya dia nak beritahu semua orang telah datang tapi Zaid tak datang. Maka ketika itu apa yang berlaku? Lam yasih, tidak sahlah istisna tersebut. Maksudnya kalau dia nak pada ucapan dia itu berkait dengan hukum, maka hukum hanya diiktibar pada ucapan sebelum datang istisna. Katakan macam tadilah contohnya, kalau berkaitan dengan hukum, contoh macam isu talak tadi. Dia kata talaqtuki salasan, aku jatuhkan kamu talak 3. Lepas tu dia pun senyap. Lepas tu dia pun kata illa talqatain. Maka kalimah illa talqatain tidak diiktibar kewujudannya. Maka seakan-akan dia sebenarnya hanya bercakap talaqtuki salasa, maka jatuhlah 3 talak. Kalau contoh dia kata kepada seseorang dalam bentuk nazar, contoh lillahi alayya an unfiq mali kullahu. Dia sebut begitu. Lillahi alayya an unfiq mali. Ataupun dia kata, bolehlah kita kata itu, lillahi alayya an unfiq mali kullahu. Saya bernazar untuk mewakafkan ataupun menghadiahkan atau menginfakkan harta saya seluruhnya. Sama ada pada wakaf ke, nak bagi pada orang miskin ke, terpulang lah. Ikut ayat dia lah. Dia sebut gitu. Lillahi alayya an unfiq mali fi sabilillah. Saya telah bernazar untuk menjadikan harta saya semuanya akan digunakan untuk tujuan fi sabilillah. Untuk membantu teman-teman kita yang berada di Palestin contohnya. Untuk yang berada di Palestin contohnya. Maka ketika itu, kalau dia sebut macam tu, kemudian tiba-tiba kita lihat dia berhenti sejenak. Lebih kurang dalam 6 saat, 7 saat, 10 saat, atau seminit, 2 minit. Lepas tu dia kata, illa sayyarati wa baiti wa nuqudi fil bunuk. Contoh dia kata begitu. Peringkat awal dia kata, saya telah mewakafkan contohnya harta saya semuanya pada tujuan fi sabilillah, untuk membantu teman-teman di Palestin. Kemudian lebih kurang 6-7 minit ataupun 3 ataupun kita katalah apa yang dianggap sebagai urus sebagai pemisah, katakan lebih kurang 7 saat, 8 saat betul ataupun seminit, 2 minit. Lepas tu dia kata melainkan rumah saya, kemudian duit-duit saya dalam bank, kemudian kereta saya. Yang ni saya tidak mahu infakkan. Maka kalau sudah disebut begitu dan berlaku senggang waktu, maka ketika itu seakan-akan dia tidak menyebut illa dari wasayyarati wa amwali fil bunuk. Maksudnya dia sebenarnya yang dikata melainkan kereta saya, melainkan rumah saya, melainkan duit-duit saya yang ada dalam bank, yang itu saya tidak nafkahkan, saya tidak infakkan untuk fisabilillah. Ucapan ini seakan-akan tidak wujud kerana sudah berlaku senggang waktu di antara mustasna minhu dan juga al-istisna. Jadi kalau dalam kes ini, apa yang akan dihukumkan oleh qadi? Qadi akan kata harta kamu semuanya, kamu sini telah mewakafkan untuk tujuan fi sabilillah. Jadi duit kamu dalam bank, kereta kamu, kamu langsung tidak memiliki harta sekarang. Sebab kamu sudah menjadikan semua harta kamu untuk tujuan membantu teman-teman di Palestin. Jadi tapi dia kata, tapi saya sebut kecuali rumah saya. Qadi akan kata, kamu sebut tu setelah berlaku senggang masa di antara mustasna dan juga mustasna minhu. Apabila berlaku senggang waktu, maka tidak diiktibar istisna yang kamu datangkan, pengecualian yang kamu datangkan. Jadi ini adalah pandangan yang kuat sekali lah dalam isu adakah senggang waktu itu menjadi sebab untuk istisna itu tertolak. Pandangan yang kuat mengatakan ya. Apabila berlaku senggang waktu, maka tertolaklah al-istisna. Ada pendapat yang dinukilkan, yang diriwayatkan, dihikayatkan, dinukilkan bahawa ia adalah pandangan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata Syekh al-Imam Al-Hatta Al-Maliki di sini, wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wa'an itu dia adalah ada kalimah yang ditiadakan di situ. Maksud dia waruwiya an. Wa'an itu
ada mudmar, ada idmar di situ. Ada kalimah yang ditiadakan tetapi difahami. Sebab tu digunakan kalimah an. Ruwiya an, diriwayatkan daripada. Sebab tu kita tak guna min. Walaupun dalam bahasa Melayu kita daripada ni kadang-kadang kita guna kalimah daripada dalam bahasa Melayu. Kadang-kadang bila kita nak guna untuk bahasa Arab, kadang kita guna kalimah min. Kadang-kadang kita guna kalimah an. Tapi dalam sini kita tak kata wa min Ibni Abbas. Sebab apa? Sebab yang diinginkan adalah kalimah ruwiya, diriwayatkan. Bila guna kalimah ruwiya, maka ruwiya itu dia akan bertakluk dengan kalimah an. Dia berkait dengan kalimah an. Jadi sebab tu disebut wa an Ibni Abbas, diriwayatkan daripada Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yasihhu al-istisna'ul munfasilu bi syahrin. Ada riwayat yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa sah pengecualian yang telah berpisah di antara dia dengan mustasna minhu dalam tempoh sebulan. Ada pendapat cuma pendapat ini dikatakan ialah pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan dari segi ilmu usul fiqh pandangan ini dianggap tidak kuat. Jadi ada pandangan yang dikatakan ialah pandangan Sayyidina Abdullah bin Abbas, mengatakan kalau senggang waktu itu masih dalam tempoh sebulan, maka diiktibar pengecualian tersebut. Maksudnya kalau suatu orang kata contoh talaqtuki salasan, esok dia sebut boleh illa talqatain. Jadi kalau ikut pendapat yang kedua ini, talak hanya jatuh satu lah. Sebab walaupun berlaku senggang waktu di antara mustasna minhu dan juga al-istisna, tetapi berdasarkan pendapat yang kedua ini, kalau ikut pendapat yang kedua ini, mereka akan mengatakan yang jatuh talak hanya satu, kerana istisna itu terpakai. Istisna itu dianggap sah. Tapi ini bukan pendapat yang kuat. Ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat mengatakan istisna hendaklah bercantum dengan mustasna minhu. Kalau berlaku senggang waktu antara mustasna minhu dan juga al-istisna, maka terbatallah al-istisna serta mustasna yang didatangkan selepas itu. Wa qila bi sanatin. Ada pendapat mengatakan istisna yang bercerai dengan mustasna minhu adalah dianggap sah dalam tempoh setahun. Ada pendapat ini pun lemah juga. Wa qila abadan. Ada pendapat yang seterusnya mengatakan selama-lamanya. Ini juga pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Jadi pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan istisna hanya akan dianggap sah apabila tidak berlaku senggang waktu antara mustasna dengan mustasna minhu, atau berlaku senggang waktu tetapi dianggap sebagai sebagai perkara yang dimaafkan, seperti terbatuk atau bersin atau menguap dan sebagainya. Okey, alhamdulillah selesailah kita melihat syarat yang seterusnya bagi al-mustasna bagi al-istisna, dan kita akan melihat seterusnya syarat yang ataupun perkara yang seterusnya yang berkait juga dengan al-istisna. Wa yajuzu taqdimu al-istisna ay al-mustasna ala al-mustasna minhu nahwu ma qama illa zaidan ahadun. Okey, ini dari segi bahasa Arab tidak menjadi masalah, kata Imam Al-Haramain Muhammad sebut wa yajuzu taqdimul mustasna ala al-mustasna minhu. Boleh, tidak dianggap bermasalah secara bahasa Arab. Boleh secara bahasa Arabnya untuk didahulukan al-istisna. Didahulukan al-istisna. Maksud didahulukan al-istisna ni, kata Al-Imam Al-Hattab, maksudnya al-mustasna. Mai al-mustasna didahulukan didahulukan sebelum al-mustasna minhu. Jadi biasanya dalam ayat-ayat yang biasa kita gunakan, biasanya kita akan sebut mustasna minhu dahulu, kemudian kita datangkan istisna, kemudian kita datangkan mustasna. Kita kata contohnya ja'al qawmu illa zaida.
Ja'a al-qaum. Kalimah al-qaum dalam contoh ini dia akan menjadi mustasna minhu. Illa ada tulis istisna, ada ataupun alat ataupun kalimah bagi pengecualian yang maksudnya kecuali. Kemudian illa zaidan. Kalimah zaida itu akan menjadi mustasna. Biasanya secara penggunaan kebiasaan kita, bila kita nak datangkan dalam satu ayat dalam bahasa Arab, ada mustasna minhu, ada istisna, kita akan mendatangkan terlebih dahulu mustasna minhu, kemudian kita datangkan kalimah illa, iaitu ada tulis istisna ataupun ma'ada atau masiwa dan sebagainya. Kemudian kita akan datangkan mustasna. Cuma adakah menjadi satu masalah dari sudut bahasa Arab kalau didatangkan dahulu mustasna didatangkan dahulu mustasna sebelum mustasna minhu. Contoh di sini dia kata, contoh kalau kita sebut maqama illa zaidan ahadun. Tidak berdiri melainkan Zaid siapa pun. Ayat ni agak-agak pening sikitlah. Maqama illa zaidan ahadun. Tidak berdiri melainkan Zaid sesiapa pun. Main dia nak beritahu sesiapa pun tidak berdiri melainkan Zaid. Zaid saja yang berdiri. Maqama illa zaidan ahadun. Jadi kalau kita susun ikut ayat-ayat yang biasa ataupun untuk mudah kita faham, kita akan sebut maqama ahadun illa zaida. Tidak ada seorang pun yang telah berdiri kecuali Zaid. Zaid sahaja yang berdiri. Cuma adakah menjadi masalah kalau didatangkan, saya buat ayat ini tetapi saya datangkan terlebih dahulu mustasna sebelum saya datangkan mustasna minhu? Adakah menjadi masalah? Bahasa Arab kata tak ada masalah. Kod dalam bahasa Melayu kita bermasalah, yang itu isu bahasa Melayu. Al-Quran tak turun dalam bahasa Melayu. Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Hadis Nabi bukan dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab. Jadi, kita kena faham kaedah sabdaan Nabi dan juga firman Allah Ta'ala berdasarkan kefahaman dan kaedah bahasa Arab. Jadi, secara bahasa Arab, tidak dianggap satu kesilapan sekiranya orang itu menjadikan mustasna disebut lebih awal daripada mustasna minhu. Contoh di sini, maqama illa zaidan ahadun. Jadi kalimah illa itu istisna, kemudian zaidan itu adalah mustasna. Kemudian Zaid ini dikecualikan daripada siapa? Siapakah mustasna minhunya? Kalimah ahadun. Jadi ayat ini tiada cacat celanya dalam bahasa Arab. Jadi kalau satu orang contoh, talaqtuki illa talqatain salasatun, contoh. Ataupun disebut talaqtuki illa talqatain salasun, salasan. Talaqtuki illa talqataini salasa. Aku jatuhkan kamu talak kecuali 2 talak, akan 3 talak. Maknanya dia nak beritahu, aku jatuhkan kamu talak 3. Aku jatuhkan 3 talak kepada kamu kecuali 2 talak. 2 talak aku tak jatuhkan. Jadi 3 tolak 2 jadi 1. Jadi yang jatuh hanya 1. Kalau dia sebut talaqtuki salasan illa talqatain, itu biasa. Itu memang jelas-jelas kalimah ini tak ada masalah. Tapi kalau dia tukar, dia datangkan terlebih dahulu mustasna sebelum mustasna minhu. Talaqtuki illa talqatain salasa. Adakah menjadi masalah? Tidak menjadi masalah. Dan kalau tuan-tuan perasan, bila kita guna kalimah talaqtuki salasan illa talqatain, ini bukan contoh kepada isu takhsis. Ini bukan isu takhsis. Kerana talaqtuki salasan itu bukan lafaz umum. Mustasna minhu di sini bukan lafaz umum. Ianya adalah lafaz khas sebab disebut nombor dengan jelas, salasa. Sedangkan lafaz am adalah sebarang lafaz yang jumlahnya tidak terbatas. Cuma dalam kitab-kitab biasa kadang-kadang ketika bicara tentang at-takhsis al-muttasil, yang pertama iaitu al-istisna, kadang-kadang didatangkan contoh yang tidak berkait dengan takhsis atas dasar untuk menyatakan tentang istisna itu semata-mata. Jadi istisna kadang-kadang digunakan untuk takhsis,
kadang-kadang dia hanya digunakan untuk mengecualikan beberapa nombor ataupun beberapa individu daripada jumlah yang sudah diketahui. Contoh macam talaqtuki salasan illa talqatain. Ini tidak berlaku takhsis. Tidak berlaku proses pengecilan skop bagi lafaz am. Sebab mustasna minhu iaitu salasa, dia bukan lafaz am, dia adalah lafaz khas. Tapi kalau saya kata contoh anfaqtu mali illa sayyarah wa nuqudan fil bunuk wa baita. Contoh kalau saya kata begitu, aku telah menginfakkan seluruh hartaku fi sabilillah li ajli nusrati al-muslimina fi Filistin. Contoh, aku telah mewakafkan atau menginfakkan semua hartaku atas dasar tujuan fi sabilillah untuk membantu teman-temanku yang sedang berjuang di tanah Filistin. Kecuali keretaku, duit-duitku dalam bank dan juga rumahku. Yang ni aku tidak infakkan. Jadi ketika itu berlakulah at-takhsis kerana anfaqtu mali. Kalimah mali di sini berada dalam kedudukan mustasna minhu, dan bila dilihat dia adalah lafaz am kerana dia adalah lafaz mufrad yang didatangkan sebelum dia adalah lafaz mufrad yang berada dalam kategori makrifah. Cuma di sini makrifahnya kerana dia adalah mudaf, dia adalah mudaf, ataupun kita boleh kata dia adalah mudaf. Jadi apabila lafaz itu adalah lafaz mudaf, maka lafaz mudaf akan menyebabkan mudaf itu adalah umum. Cuma dalam mata warakat tak didatangkan contoh isu lafaz ataupun tidak disebut. Di antara siyaghul umum adalah al-idafah. Jadi kalau kita buka kitab-kitab yang lain, dia akan sebut antara kalimah-kalimah yang akan menjadi lafaz am adalah apabila dia berada pada kedudukan mudaf. Jadi bila saya sebut contoh anfaqtu mali, mal itu walaupun mufrad tetapi dia adalah mudaf. Maka dalam kitab-kitab lain yang lebih luas akan menyatakan lafaz mufrad apabila dia berada dalam kedudukan mudaf, dia akan memberi makna umum. Jadi dia akan memberi makna saya menafkahkan seluruh harta saya, kecuali, maka ketika itu berlakulah takhsis. Sebab kalimah harta saya iaitu tidak terbatas, apa saja yang dianggap sebagai harta saya. Jadi kadang-kadang istisna datang untuk tujuan at-takhsis. Kadang-kadang istisna hanya dengan tujuan at-taqlil, iaitu ingin mengurangkan bilangan semata-mata. Contoh kalau dalam isu wa yajuzu taqdimul mustasna 'ala al-mustasna minhu, contoh di sini datangkan oleh Imam Al-Jalal Al-Mahalli, ma qama illa zaidan ahadun. Ini adalah contoh at-takhsis, istisna yang berlaku dalam isu takhsis. Sebab kalimah ahadun, ma qama ahad di situ sebelumnya sudah dia adalah nakirah dan didatangkan sebelumnya adatun nafi, huruf nafi, iaitu kalimah ma, iaitu tidak sama sekali seorang pun berdiri, maka lafaz ahad dia akan menjadi lafaz am. Kemudian didatangkan pengecualian illa zaidan, kecuali zaid, maka ketika itu istisna di sini peranannya adalah untuk mengecilkan skop, mengecilkan skop bagi kalimah ahad. Okey, saya saja sebut ni sebab kadang-kadang kita tengok dalam kitab-kitab sewaktu bicara tentang isu at-takhsis dengan melalui al-istisna, kadang-kadang didatangkan contoh yang mana mustasna minhu itu bukan lafaz am, sebaliknya lafaz khas. Mungkin ada yang perasan, ada mungkin tak perasan. Bagi yang perasan mungkin dia akan terfikir, habis kenapa contoh ini didatangkan dalam isu takhsis sedangkan tidak berlaku takhsis, kerana mustasna minhunya bukan lafaz am, sebaliknya lafaz khas. Contoh li alaika salasatu junaihat illa junaiha. Saya memiliki ataupun saya telah memiliki hak yang kamu mesti tunaikan, iaitu sebanyak 3 junaih ataupun duit Mesir lah junaih ni, 3 junaih ataupun kita kata dalam bahasa Melayu kita salah seringitan, 3 ringgit melainkan seringgit.
illa ringgitan wahida, contoh, melainkan satu ringgit. Jadi ketika itu kalimah RM3, saya berhak mengambil daripada kamu RM3 kecuali RM1. Jadi kalimah RM3 itu dia bukan lafaz am, dia adalah lafaz khas. Sebab nombornya jelas, dia bukan jumlah yang tidak terbatas. Jadi ketika itu contoh ini tidak menjadi contoh bagi at-takhsis, cuma dia menjadi contoh bagi al-istisna yang sah, istisna yang dianggap benar. Kerana dalam contoh ini berlaku percantuman di antara mustasna minhu dan juga al-mustasna, dan dalam masa yang sama mustasna minhu setelah dikecilkan skopnya oleh mustasna, oleh al-istisna, masih ada mustasna minhu yang berbaki. Jadi kadang-kadang contoh dalam perbahasan ini, kadang-kadang dia tidak berkait dengan at-takhsis, cuma didatangkan contoh untuk menerangkan kepada kita berkenaan dengan al-istisna. Cuma istisna yang akan menjadi al-mukhassis apabila mustasna minhunya adalah lafaz am, lafaz am. Okey, alhamdulillah. Seterusnya kata Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu azza wa jal dalam menghuraikan matan Al-Waraqat serta huraian Al-Imam Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa yajuzu al-istisna'u minal jins. Boleh, maksudnya sah, maksudnya tidak menjadi masalah secara bahasa untuk berlaku pengecualian daripada yang satu jenis, minal jins, iaitu daripada yang sama jenis. Maknanya mustasna dan juga mustasna minhu adalah sama jenis. Mustasna termasuk di dalam jenis mustasna minhu. Contoh, ja'al qawmu illa Zaida, semua orang telah datang melainkan Zaid. Jadi Zaid termasuk dalam jenis yang sama dengan orang, sebab Zaid sendiri adalah orang. Tapi kalau saya kata ja'al qawmu illa sayyarah, semua orang telah datang kecuali kereta. Yang kereta tak datang, maksudnya dia mendatang ni semua jalan kaki atau naik motor. Jadi ketika itu, ini adalah contoh, tetapi bukan istisna itu istisna yang istisna yang muttasil, yang sama jenis, kerana mustasna dan juga mustasna minhu itu berlainan jenis. Kereta bukan orang, orang bukan kereta. Jadi apabila mustasna satu jenis dengan mustasna minhu ataupun termasuk dalam kategori mustasna minhu, maka ketika itu ia dinamakan istisna daripada yang sama jenis. Jadi secara bahasanya memang tak ada masalah untuk istisna itu berperanan ataupun pengecualian itu adalah untuk mengeluarkan sesuatu daripada yang sama jenis. Apa istisna jenis ini? Ini dinamakan wahwal muttasil, iaitu al-istisna al-muttasil. Al-ma'dudu fil mukhassisat. Yang mana istisna al-muttasil adalah dianggap dan juga dikira, iaitu termasuk di antara al-mukhassisat, iaitu termasuk di antara dalil-dalil yang akan mengkhususkan, iaitu mengecilkan skop lafaz am, lafaz am. Jadi istisna al-muttasil adalah at-takhsis, adalah al-mukhassis, kama taqaddam, sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini, sebagaimana yang contoh-contohnya telah didatangkan sebelum ini. Contoh, ja'al qawmu illa Zaida, semua orang telah datang melainkan Zaid. Jadi Zaid termasuk dalam jenis orang, sebab Zaid, Ali, Ahmad, Fatimah itu semua termasuk dalam kategori ataupun dalam jenis manusia. Jadi istisna ini dinamakan sebagai al-istisna al-muttasil bila dia adalah al-istisna al-muttasil, dan apabila mustasna minhu itu adalah lafaz am, maka ketika itu istisna ini sudah termasuk di dalam kategori al-mukhassis. Wa min ghairihi, boleh juga al-istisna ini berlaku daripada yang tidak sama jenis. Ghairihi ay ghairil jins. Istisna
pengecualian itu berlaku daripada yang tak sama jenis. Apa maksud tak sama jenis di sini? Maksud dia mustasna bukan termasuk di dalam jenis mustasna minhu. Contoh macam tadi ya, ja'al qaumu illa sayyarah. Semua orang telah datang kecuali kereta tak datang. Jadi kita kata sebenarnya ini adalah pengecualian yang tak sama jenis. Sebab hakikatnya kereta bukan orang. Orang juga bukan kereta. Jadi maksudnya semua orang telah datang. Adapun kereta dia datang ke dia tak datang ke, dia bukan orang. Jadi maknanya kalau disebut pengecualian tetapi daripada yang tak sama jenis, ini dinamakan sebagai al-istisna al-munfasil ataupun al-munqati'. Wa huwal munqati'u kama taqaddam. Jadi al-istisna jenis ini, iaitu istisna yang berlaku daripada yang tak sama jenis, ini dinamakan sebagai al-munqati', iaitu dinamakan al-istisna'u al-munqati' ataupun juga disebut al-munfasil kama taqaddam, sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini. Kalau kita tengok contoh yang dalam pertemuan yang lepas, minggu lepas kita bicara panjang tentang isu al-istisna al-munqati'. Contoh disebut qamal qaumu illa himara. Al-Imam Al-Hattab mendatangkan contoh, semua orang telah berdiri melainkan keldai. Keldai saja yang tidak berdiri. Jadi ini adalah contoh istisna, iaitu pengecualian yang bukan diambil daripada yang sama jenis. Sebab keldai dan juga orang adalah tidak sama. Jadi bila sebut semua orang telah berdiri kecuali keldai, kita kata ini adalah contoh al-istisna al-munfasil ataupun al-munqati'. Istisna ini adalah istisna yang sah, dianggap benar dalam bahasa Arab. Cuma dia bukan tujuan untuk mengecilkan skop atau mengurangkan bilangan mustasna minhu. Sebaliknya hanya untuk memberi maksud istidrak, iaitu dengan maksud kecuali. Maksudnya bila sebut semua orang telah berdiri, dalam masa yang sama orang biasa datang dengan keldai-keldai. Maksudnya kita faham keldai pun berdiri sekali. Lalu kita nak nyatakan sebenarnya yang berdiri hanya orang, adapun keldai semuanya berbaring. Maka kita akan sebut ja'al qaum ataupun qamal qaumu. Maafkan saya, kita datangkan contoh yang sama dengan Imam Al-Hattab sebut, iaitu qamal qaumu illa himara. Semua orang telah berdiri kecuali keldai. Maksudnya ini adalah contoh al-istisna al-munqati', istisna yang tidak sama jenis. Dan telah disebutkan dalam pertemuan yang lepas, al-istisna al-munqati' bukan termasuk di dalam kategori al-mukhassisat. Ianya tidak termasuk di dalam kategori pengecualian. Sebab apa? Sebab tidak ada mana-mana orang pun yang dikeluarkan, atau tidak ada mana-mana objek pun yang dikeluarkan daripada al-mustasna minhu, sekiranya pengecualian itu didatangkan bukan daripada yang sama jenis. Okey. Alhamdulillah, maka dengan perbahasan kita sebentar tadi, selesailah kita secara ringkasnya meneliti apakah dia al-istisna, apakah dia al-mukhassis yang pertama. Mukhassis yang pertama iaitu al-istisna al-muttasil, istisna yang bercantum dengan mustasna minhu. Okey, kita lihat yang seterusnya, iaitu al-mukhassis al-thani. Mukhassis al-muttasil al-thani. Mukhassis iaitu dalil-dalil yang mengecilkan skop, yang mereka ini termasuk dalam kategori mukhassis yang bercantum. Yang mana al-mukhassis yang bercantum ini adalah yang jenis yang kedua. Kalau jenis yang pertama iaitu al-istisna, pengecualian, kita lihat pula jenis yang kedua iaitu asy-syartu. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wasyartu wa huwa tsani minal mukhassisatil muttasilah yajuzu an yata'akhkhara 'anil masyruti fil lafzi kama taqaddam.
Istisna atau sorry, bukan istisna lagi lah ni. Istisna dah selesai. Kita lihat mukhassis yang kedua iaitu asyartu, pensyaratan. Syarat. Yang mana kata Imam Al-Hattah Al-Maliki, syarat ini adalah al-thani. Maksud dia al-mukhassis al-thani minal mukhassisatil muttasilah. Syarat adalah al-mukhassis yang kedua daripada mukhassis-mukhassis yang bercantum. Sebab mukhassis bercantum dalam matan Al-Waraqat disebut 3. Iaitu al-istisna, yang kedua asyartu, dan yang ketiga adalah ikatan sesuatu lafaz yang umum dengan sebarang sifat. Ataupun disebut at-taqyidu bis-sifah. Yajuzu an yata'akhkhara 'anil masyrut. Jadi kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, syarat atau kita kata dalam bahasa Melayu kerana sebut kalimah pensyaratan, boleh dari sudut bahasa Arab untuk syarat lebih lewat. Maksudnya lebih lewat dari sudut sebutan daripada yang disyaratkan. Bila kita guna satu ayat yang ada unsur syarat, maka kita akan menjumpai asyartu dan juga al-masyrut serta adatu syart. Dia ada 3. Pertama adatu syart, iaitu huruf yang kita gunakan untuk menunjukkan berlaku pensyaratan. Contoh, in ja'aka al-filastiniyun faqumu ijlalan lahum. Contoh, apabila orang-orang Palestin sudah datang, maka kamu semua berdirilah demi untuk memuliakan mereka. Demi untuk memuliakan mereka. In ja'aka al-filastiniyun faqum ijlalan lahum. Contoh, apabila orang-orang Palestin sudah tiba menemui kamu, maka berdirilah kamu sebagai tanda menghormati dan memuliakan mereka. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ini ada adatu syart. Apa dia? In, sekiranya. Kemudian dia ada al-masyrut. Apa dia al-masyrut? Dalam contoh ini al-masyrut adalah yang disyaratkan. Maksud dia yang sudah terkena syarat. Apa dia? Berdirilah kamu untuk memuliakan mereka. Berdiri itu. Maknanya kalau mereka datang, kalau orang Palestin datang, maka berdirilah. Dia panggil jawabus syart. Jadi jawabus syart itu sama erti dengan al-masyrut, yang telah disyaratkan. Maknanya saya hendaklah berdiri, cuma berdiri ini disyaratkan hendaklah apabila orang-orang Palestin sudah datang. Jadi ketika itu berlaku al-masyrut. Adanya al-masyrut, iaitu pun ataupun kadang-kadang disebut jawabus syart. Kemudian dia ada asyart, pensyaratan itu sendiri. Apa dia? Kedatangan orang-orang Palestin. Jadi dia ada huruf yang digunakan untuk menunjukkan berlakunya pensyaratan. Dalam contoh tadi kalimah in, ataupun dalam bahasa Melayu kita kata sekiranya. Kemudian dia ada asyart, iaitu benda yang dengan sebab dialah berlaku kesan yang lain. Jadi di sini contohnya adalah kedatangan orang-orang Palestin. Sekiranya orang-orang Palestin sudah tiba. Kedatangan orang Palestin. Okey, apa kesan dia kalau orang Palestin tiba? Kesan dia adalah saya diminta untuk memuliakan mereka. Jadi memuliakan mereka itu adalah dianggap sebagai al-masyrut. Jadi asyartu syarat boleh untuk disebut lebih awal daripada al-masyrut. Cuma contoh tadi, kalau kita tengok kan, in ja'akal filastiniyun, sekiranya orang-orang Palestin datang menemui kamu. Jadi saya telah menyebut kalimah asyartu lebih awal. Syarat disebut lebih awal daripada al-masyrut. Apa masyrut dalam contoh ini? Muliakanlah mereka. Jadi biasanya
ayat-ayat ini akan menunjukkan bahawa saya telah mendahulukan syarat sebelum saya menyebut tentang al-masyrut. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah untuk disebut terlebih dahulu syarat sebelum masyrut, sebelum masyrut. Dan tak ada masalah juga kalau saya sebut masyrut lebih awal sebelum syarat. Saya kata akrim al-filastiniyin in ja'uka. Muliakanlah. Saya sebut masyrut dulu. Muliakanlah orang-orang Palestin. Kemudian baru saya sebut syarat. Sekiranya mereka datang menemui kamu. Jadi ketika itu saya telah menggunakan ataupun saya telah mendahulukan al-masyrut sebelum saya datangkan kalimah ataupun petikan syarat. Tak ada masalah. Jadi syarat dulu ke, masyrut dulu ke, tak ada masalah. Sebab tu disebut di sini yajuzu an yata'akhkhara al-masyrutu fil lafzi kama taqaddam wa yajuzu sini disebut yajuzu an yata'akhkhar, syarat boleh dilewatkan daripada al-masyrut, dilewatkan daripada al-masyrut di dalam lafaz, pada lafaz sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini. Tadi pun saya dah buat contoh. Akrim al-filastiniyin in ja'uka. Saya datangkan syarat lebih lewat daripada masyrut. Saya sebut masyrut lebih dahulu sebelum saya menyebut tentang syarat. Dan dalam masa yang sama kata Imam Al-Hattab, wa yajuzu an yataqaddama 'ala al-masyrut. Maksudnya wa yajuzu aidan an yataqaddama asy-syartu 'ala al-masyrut. Tak ada masalah juga untuk saya mendahulukan syarat sebelum saya menyebut tentang al-masyrut juga pada lafaz. Maksudnya pada lafaz, pada ayat petikan yang kita nak gunakan, tak ada masalah untuk kita datangkan syarat sebelum masyrut atau kita disebut masyrut sebelum syarat. Tak ada masalah. Contoh, kita datangkan terlebih dahulu syarat sebelum masyrut. Contohnya di sini disebut nahwu in ja'aka banu tamimin fa'akrimhum. Sekiranya Banu Tamim, keturunan Tamim, keturunan anak cicit, cucu cicit, zuriat, anak cucu cicit, zuriat lelaki yang bernama Tamim telah datang menemui kamu. Saya datangkan syarat terlebih dahulu. Maknanya kalaulah orang-orang Tamim sudah datang menemui kamu, maka baru saya datangkan apa natijah yang saya inginkan. Saya datangkan selepas itu al-masyrut, maka muliakanlah mereka. Jadi ketika ini disebut syarat terlebih dahulu sebelum disebut al-masyrut. Dalam masa yang sama kita juga secara bahasa Arab tak bermasalah untuk menyebut al-masyrut lebih awal daripada asy-syart. Itu dari sudut apa semua tu? Pada sudut ucapan. Wa amma fil wujud al-khariji. Adapun dari sudut kewujudan secara luaran, tadi tu wujud fil lisan, wujud lisani. Sebab wujudnya ada 3 kewujudan kadang-kadang pada ucapan. Maksudnya saya mewujudkan sesuatu pada ucapan saya. Kadang-kadang kewujudan itu bukan secara suara tetapi secara pemikiran saya. Saya mikir dalam otak saya terfikir tentang saya sedang memikirkan apa yang saya kena buat untuk tolong kawan-kawan kita di Palestin. Maka saya senyap. Saya sebut dalam keadaan senyap. Dan saya memikirkan apa benda yang saya perlu lakukan untuk menolong Palestin. Maka ketika itu sudah wujud Palestin dalam otak saya. Tapi bukanlah maksudnya negara Palestin itu berpindah tempat daripada di tanah dan masuk dalam kepala saya. Bukan. Tetapi dia sudah wujud secara abstraknya di dalam akal saya. Dipanggil al-wujud al-zihni. Dan ada juga al-wujud al-khariji. Kewujudan negara Palestin contohnya secara realiti.
di luar otak saya dan bukan pada ucapan saya, iaitu pada alam sebenar, iaitu yang terletak di nun jauh di sana, berdekatan dengan Mesir, berdekatan dengan Jordan. Jadi tanah Palestin itu di sana memang dia adalah wujud secara khariji. Jadi okey, jadi kewujudan tu kadang-kadang dalam otak. Contoh saya kata, kamu ni dalam hati saya. Itu maksud dia al-wujud al-wujud az-zihni. Kamu tu wujud dalam hati saya, wujud dalam pemikiran saya. Maka ketika itu maksud dia apa? Bukan orang itu menyerap masuk dalam otak saya. Tidak, dia tetap berada di luar. Tetapi dia itu, hakikat dia sudah berada dalam minda saya. Maknanya saya teringat kepada dia, saya memikirkan tentang dia. Jadi itu dipanggil al-wujud az-zihni. Ataupun saya sebut dia, ya Muhammad, maknanya saya telah mewujudkan Muhammad. Tetapi Muhammad itu wujud secara bahasa, secara lisan saya. Dan ada yang ketiga, iaitu kewujudan yang secara luaran, iaitu objek itu sendiri. Okey. Jadi kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, wa amma fil wujudil khariji, adapun dari sudut kewujudan secara luaran, maknanya secara realitinya, masyurut dan juga asyartu secara luaran, bukan secara akal, bukan secara lisan. Mana dulu yang mesti wujud sebelum wujud yang satu lagi? Kata Al-Imam Al-Hattab, fayajibu an yataqaddama syartu 'ala al-masyruti aw yuqarinuhu. Hendaklah syarat lebih awal. Wajib syarat wujud lebih dahulu sebelum al-masyrut atau masyrut dan juga syartu wujud secara serentak. Kedua-duanya wujud secara serentak. Tidak boleh masyrut wujud lebih dahulu sebelum syarat. Tidak boleh masyrut wujud dahulu sebelum syarat. Ini secara luaran. Contoh, bila saya kata kepada tuan-tuan, tuan-tuan, kalau tuan-tuan hafal matan waraqat, saya bagi tuan-tuan 100 saya bagi tuan-tuan 1 dinar. Sekarang ni semua orang suka beli duit emas. Kalau tuan-tuan ada simpan duit dalam bank, dan tuan-tuan tak nak guna, eloklah tuan-tuan tukar duit tuan-tuan tu daripada duit kertas, tukarlah ke emas. Beli emas betul. Kalau rasa takut dalam akaun takut berlaku penipuan, beli emas betul, beli dinar, beli di public gold dan sebagainya, beli emas. Okey, jadi saya kata kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan hafal matan waraqat, saya akan berikan 1 dinar emas. Emas seberat 4.25 gram. Mahal lah tu. Dalam sekarang harga 1 dinar lebih kurang RM1,140, RM1,120 lebih kurang gitulah. Saya pun terlupa saya tepatnya. Tak tengok harga emas hari ni. Okey, jadi maknanya tuan-tuan, bilakah akan wujud pemberian 1 dinar kepada tuan-tuan? Setelah tuan-tuan wujudkan terlebih dahulu penghafalan matan waraqat dalam minda tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berjaya mewujudkan penghafalan matan waraqat, barulah selepas itu wujud pemberian 1 dinar daripada saya kepada tuan-tuan. Maksudnya saya tidak akan memberikan 1 dinar sebelum tuan-tuan hafal matan waraqat. Kerana saya telah menjadikan pemberian 1 dinar itu sebagai masyrut. Bila dia sebagai masyrut, tidak boleh masyrut wujud terlebih dahulu sebelum syarat. Dan kalau kita amati, memang itulah hakikatnya. Saya kata kepada anak-anak saya, kalau belajar rajin-rajin, kalau lulus, Baba bagi hadiah. Maknanya, bilakah apa yang akan wujud terlebih dahulu? Belajar rajin-rajin mesti wujud dahulu. Kalau wujud belajar rajin-rajin, barulah selepas itu akan muncul hadiah daripada saya kepada anak-anak. Jadi di sini kita tahulah bahawa secara wujud khariji tidak boleh al-masyrut wujud lebih dahulu sebelum syarat. Sebab kalau dia wujud terlebih dahulu sebelum syarat, maka tidaklah dia dinamakan sebagai al-masyrut. Maksudnya kalau dia itu dinamakan sebagai al-masyrut, dia mesti wujud lebih lewat daripada asyart. Contoh, saya kata kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan hafal matan waraqat, saya bagi tuan-tuan 100, saya bagi tuan-tuan 1 dinar.
Lepas tu tuan-tuan tak hafal pematang warakat, tiba saya kata, nah lah 1 dinar saya bagi hadiah. Walaupun ketika itu mungkin tuan-tuan kata, ini contoh al-masyrut telah wujud terlebih dahulu sebelum syarat. Tapi kalau tuan-tuan amati, ketika itu pemberian 1 dinar ketika itu bukan masyrut. Itu adalah pemberian lain. Kerana apa? Kerana pemberian 1 dinar sebagai masyrut hendaklah berlaku setelah penghafalan matan al-waraqat. Jadi kalau tak hafal matan waraqat, tuan-tuan tak berhak mendapat al-masyrut, iaitu 1 dinar. Tapi kalau tuan-tuan tiba-tiba saya bagi juga 1 dinar, itu pemberian bukan atas dasar ia sebagai masyrut, tapi pemberian atas dasar sebagai hadiah dari saya dan sebagainya. Bukan kerana ia dianggap sebagai masyrut. Kalau dia masyrut, secara wujud kharijinya, secara wujud luaran dia, dia mesti wujud lebih lewat daripada asyart, atau dia wujud serentak dengan asyart. Jadi sama ada al-masyrut dan asyart tu wujud serentak pun boleh juga, atau kadang-kadang al-masyrut akan wujud setelah asyart. Sebab tu disebut di sini, fayajibu an yataqaddama asyartu 'ala al-masyruti aw yuqarinuhu, ay yuqarinu asyartu al-masyrut. Syarat hendaklah lebih awal wujud sebelum masyrut, atau syarat adalah bersama-sama dari sudut kewujudan dengan al-masyrut. Apa contoh tuan-tuan? Contoh dia seperti Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, aqimis salata liduluki syams. Dirikanlah salat dengan sebab tergelincir matahari daripada ufuk, daripada tengah langit. Bukan daripada ufuk, daripada tengah langit. Maknanya kalau kita tengok ayat ni, Allah mensyaratkan. Kalau kita nak guna secara bahasa lah, kalaupun ilmu usul fiqh kita akan kata sebenarnya bukan syarat tu, itu adalah sebab. Tapi secara bahasa dia juga boleh dinamakan sebagai asyart. Jadi Allah telah mensyaratkan kemasukan solat zuhur itu dengan tergelincir matahari. Jadi tergelincir matahari itu adalah syarat bagi menjadikan waktu itu adalah waktu solat zuhur. Jadi kalau kita tengok, mana wujud dulu? Matahari gelincir dulu baru wujud sembahyang zuhur, atau sembahyang zuhur wujud dulu baru matahari tergelincir, atau matahari dan solat zuhur adalah wujud secara serentak. Maksudnya ketika matahari tergelincir, ketika itu berlakulah tergelincirnya matahari, kegelinciran matahari, dan dalam masa yang sama berlaku jugalah solat zuhur, waktu solat zuhur. Jadi kalau kita tengok sini, ketika itu dia berlaku serentak. Dia berlaku serentak. Jadi syarat dan masyrut dalam contoh ini wujud secara serentak. Bukannya matahari tergelincir pukul 1.30, jadi tergelincirlah matahari pada 1.30, lepas tu 1.31 baru masuk zuhur. Tak. Dia 1.30 itu tergelincir matahari dan masuk juga waktu zuhur. Jadi ini adalah contoh bagi asyartu dan al-masyrut yang wujud secara serentak. Jadi kalau secara khariji, syarat dan masyrut sama ada wujud serentak, atau syarat lebih dahulu wujud sebelum al-masyrut. Itu secara al-wujud al-khariji. Tetapi kalau al-wujud al-lisani, wujud secara lidah, saya nak sebut syarat dulu ke sebelum masyrut, atau masyrut sebelum syarat? Semestinya tak mampu saya nak sebut syarat dan masyrut serentak. Saya kena pilih salah satu. Sama ada nak sebut syarat dulu atau nak sebut masyrut dahulu. Nak sebut mana satu? Tak ada masalah. Sebut syarat dulu sebelum masyrut pun tak ada masalah. Sebut masyrut dahulu sebelum syarat pun tak ada masalah. Yang mustahil sebut syarat dan masyrut serentak. Yang itu mustahil. Mustahil secara akal untuk saya menyebut masyrut dan syarat dalam waktu yang sama. Jadi itu mustahil. Jadi itu secara kewujudan al-lisani. Kalau kewujudan al-khariji, kalau tadi masyrut boleh disebut lebih awal sebelum syarat, tetapi di dalam al-wujud al-khariji, al-masyrut tidak boleh wujud lebih awal daripada syarat. Sebaliknya syarat hendaklah wujud terlebih dahulu sebelum masyrut, atau syarat dan masyrut
wujud secara serentak. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesailah kita meneliti Al-Mukhassis Al-Thani, dalil yang telah mengecilkan skop lafaz umum yang bercantum dalam bahagian yang kedua. Mukhassis yang kedua, kalau kita tengok contoh ni, in ja'aka banu tamim fa akrimhum. Sekiranya Banu Tamim telah datang menemui kamu, maka muliakanlah mereka. Jadi kalau kita tengok di sini, berlaku pengecilan skop. Kenapa? Sebab kalaulah tak didatangkan kalimah in, asyar tu kita tak wujudkan, dia akan jadi akrim Bani Tamim. Muliakanlah semua orang yang mereka adalah zuriat Tamim. Siapa saja zuriat Tamim, muliakanlah. Tapi kalau saya datangkan syarat, maka ketika itu berlakulah pengecilan skop pada lafaz umum ketika itu. Saya kata akrim Bani Tamimin in ja'uka. Muliakanlah Bani Tamim sekiranya mereka datang bertemu kamu. Jadi ketika saya menjadikan ayat itu mengandungi unsur asyartu, maka secara automatik berlakulah pengecilan skop lafaz umum. Dalam contoh kisah sini, Banu Tamim. Banu itu adalah lafaz mudhaf, maka dia akan memberi makna umum. Jadi kalau tak ada kalimah syarat, dia akan jadi maksud saya hendaklah memuliakan siapa saja, tak kira dia datang jumpa saya ke, saya datang jumpa dia ke. Kalau dia tu dah keturunan Tamim, saya kena muliakan dia. Tapi bila saya datangkan syarat, saya kata akrim Bani Tamimin in ja'uka. Muliakanlah Bani Tamim sekiranya mereka datang menemui kamu. Maka kalau mereka tak datang bertemu dengan saya tidak diminta untuk memuliakan Banu Tamim. Jadi sudah berlaku pengecilan skop pada anak-anak cucu cicit zuriat Tamim. Siapa yang berhak dimuliakan? Semua sekali atau sebahagian? Sudah jadi sebahagian. Sudah jadi berlaku pengeluaran, berlaku pengecilan skop lafaz cucu cicit zuriat Tamim. Tapi kalau saya tak datangkan asyartu, saya kata akrim Bani Tamim, dia akan memberi makna umum yang tidak berlaku pengecilan skop. Dia akan memberi maksud muliakanlah Banu Tamim seluruhnya tanpa berkecuali. Jadi alhamdulillah dalam pertemuan sebelum ini kita telah meneliti tentang al-istisna, yang mana al-istisna juga termasuk di antara dalil-dalil yang mengecilkan lafaz al-am, iaitu al-istisna al-muttasil. Dan hari ini kita telah meneliti tentang asyartu yang juga telah mengecilkan lafaz am. Kenapa kita belajar perkara ini? Untuk kita menyadari rupa-rupanya seorang mujtahid sebelum mereka nak mengeluarkan sebarang hukum daripada Al-Quran dan juga hadis, kalau mereka menemui lafaz am, kalau tiba-tiba mereka mendapati ada lafaz khas ataupun berlaku takhsis, maka mereka perlu mengecilkan skop lafaz am. Jadi maknanya tuan-tuan, satu kajian yang sangat teliti perlu mereka lakukan untuk menyatakan kepada kita akan suatu hukum sebelum itu mereka telah mengkaji dengan begitu teliti, dan selepas itu barulah mereka menyatakan kepada kita dengan begitu mudah. Jadi kalau kita sendiri pula yang tak sampai ke tahap mujtahid, tiba-tiba nak berlagak ataupun nak melakukan tindakan macam seorang mujtahid, kita baca satu ayat yang am, kita pun pegang terus, sedangkan rupanya ada mukhassis yang kita tidak temui disebabkan kita tidak memiliki kelayakan. Kita tak tahu itu adalah salah satu bentuk yang akan mengecilkan lafaz am, lalu akhirnya caca merbualah hukum yang kita nyatakan, sedangkan ia bukan kehendak Allah Azza wa Jal. Sebab tu kalam mujtahid kalau bertembung dengan dalil pada otak kita, hendaklah dipegang kalam mujtahid. Sebab kalam mujtahid itu pada kita macam nampak macam senang, tapi pada hakikatnya itu adalah kajian natijah akhir kepada kajian terperinci para mujtahid terhadap dalil-dalil syarak. Jazakumullahu khairah. Moga-moga kita semua di dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga majlis ilmu dalam ilmu usul fiqh ini khususnya akan memberikan kepada kita gambaran rupa-rupanya para fuqaha kita
telah berjuang bermati-matian untuk memahami dalil-dalil syarak, lalu mereka memberitahu kepada kita dengan begitu mudah apakah kehendak Allah dan kehendak Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kefahaman para mujtahid tersebut. Jazakumullahu khairah. Minggu depan kita akan bertemu lagi dan kita akan masuk kepada al-mukhassis al-muttasil al-thalith. Dalil yang mengecilkan skop lafaz am yang bercantum dalam ucapan yang ketiga, insya-Allah. Terima kasih. Kita tangguhkan majlis kita dengan berselawat ke hadrat Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.